Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haji bin Ishaq, bernombor matris A174410. Pada hari ini saya ingin menerangkan dan membentangkan mengenai Eko Malaysia sesi pembelajaran tahun 2019-2020. Ini adalah merupakan statistik ekonomi Malaysia daripada tahun 1988 hingga tahun 2005. Kita lihat di sini terdapat beberapa aktiviti ekonomi yang dijalankan oleh negara Malaysia, antaranya pertanian, ternakan perhutanan dan perikanan, pelombongan dan perkurian, pembuatan pembinaan utiliti dan sebagainya. Melalui data ini kita lihat di sini bahawa pada tahun 2005 setiap aktiviti yang dilakukan oleh penduduk Malaysia lebih tinggi daripada tahun sebelum ini nak dibandingkan dengan tahun 1988 sehingga tahun 2003. Tahun 2005 lebih tinggi aktiviti ekonomi. Dan juga kita lihat di sini ada juga aktiviti ekonomi Malaysia yang melibatkan pengangkutan, penyimpanan maklumat dan komunikasi, dan juga kewangan, insurans hartanah dan perkhidmatan perniagaan. Keseluruhannya, ekonomi Malaysia menunjukkan perubahan yang positif, iaitu meningkat daripada tahun 1988 hingga tahun 2005. Kita balik pada sektor ekonomi yang pertama, kedua dan ketiga. Ia juga berkaitan dengan slide sebelum ini, iaitu tapi dibahagikan kepada tiga sektor, iaitu pertama, kedua dan ketiga. Kita juga lihat di sini bahawa banyak penduduk yang menggunakan sektor ketiga, terutamanya pada tahun 1995. Pada tahun itu, sebanyak 50% penduduk telah menjalankan aktiviti sektor ketiga. Dan juga kita lihat pada tahun 2005 sektor pertama, kedua dan ketiga adalah paling tinggi nak dibandingkan dengan pada tahun 1988 hingga tahun 2003. Kita balik kepada kategori agriculture, industri dan servis, iaitu daripada sama juga daripada tahun 1988 hingga tahun 2005. Dan kita lihat di sini daripada graf menunjukkan bahawa daripada segi pilihan servis adalah paling tinggi, iaitu pada tahun 1998 hingga tahun 2005, iaitu pada tahun 2005 adalah yang paling tertinggi sebanyak 170,076 orang sektor, dan juga yang paling kurang digunakan oleh orang ramai daripada tahun 1988 hingga tahun 2005 adalah pada agriculture, iaitu yang paling rendah adalah pada 16,624. Pada tahun 1970, seperti yang kita lihat, struktur lengkung berbentuk loceng yang menunjukkan bahawa kadar kelahiran tinggi. Kadar kelahiran yang tinggi berlaku apabila penduduk ditakluki oleh orang yang berumur lebih rendah seperti 0 hingga 14 tahun. Kadar kelahiran yang tinggi mungkin menekankan program kesejahteraan dan keluarga kerajaan, dan yang lebih penting, menyimpan lebih banyak penduduk untuk masa depan. Masalah tambahan yang dihadapi oleh negara dengan kadar kelahiran yang tinggi termasuk mendidik anak-anak yang semakin meningkat, mewujudkan pekerjaan untuk anak-anak ini ketika mereka masuki tenaga kerja, dan menangani kesakitan dari sebilangan besar penduduk pada tahun 1981. Pada tahun 1981, kadar kelahiran menunjukkan sedikit perubahan, di mana kita dapat melihat usia yang lebih rendah menurun dari 44.9% menjadi 39.7%. Selain itu, pada tahun 2000 kita dapat melihat strukturnya menjadi lebih stabil daripada tahun-tahun sebelum ini, dan ia berlaku sehingga tahun 2010. Pada tahun 2018, kadar kelahiran kasar CBR dan jumlah penurunan kelahiran pada tahun 2018. CBR mencatatkan penurunan daripada 30.6 pada tahun 1980 kepada 15.5 pada tahun 2018 setiap 1,000 penduduk. Ini seiring dengan penurunan jumlah kelahiran yang dicatatkan pada tahun 2018. Jumlah kelahiran hidup yang dicatatkan pada tahun 2012 adalah 501.945. Ia mempunyai perbezaan 1.3% berbanding 508.685 pada tahun 2017. Kadar kelahiran yang rendah mungkin menekankan kerajaan untuk menyediakan sistem kebajikan keluarga emas yang mencukupi dan menekankan keluarga yang mesti menyokong penatua itu sendiri. Akan ada lebih sedikit anak dan populasi usia bekerja untuk menyokong populasi yang semakin tua. Kadar pengangguran Malaysia turun 4.9 pada bulan
bangkit. Kadar pengangguran di Malaysia jatuh kepada 4.9% pada bulan Jun 2020 daripada paras tertinggi 5.3% pada bulan sebelumnya. 5.3% kadar pengangguran adalah kadar pengangguran tertinggi sejak siri ini bermula pada bulan Mac 1998. Kerana jumlah pengangguran meningkat 306.3 ribu orang dan mencapai paras tertinggi 826.1 ribu, sementara pekerjaan turun sebanyak 0.23 juta kepada 14.89 juta. Ketika negara itu secara bertahap mencabut sekatan penguncian coronavirus yang ketat dan mendapatkan kembali stabilnya, kestabilan menunjukkan hasil positif yang turun 0.4%. Jumlah pengangguran menurun kepada 77.3.2 ribu. Sementara itu, tenaga kerja meningkat kepada 15.76 juta. Sementara itu juga, jumlah pekerja yang bekerja meningkat dari 14.93 juta kepada 14.99 juta pada bulan Jun 2020. Beberapa faktor yang menyebabkan kepada perubahan positif ini adalah kerana lebih banyak sektor termasuk industri perkhidmatan dibuka semula kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan Negara MCO untuk menghidupkan kembali ekonomi negara sambil mengekang wabak COVID-19. MCO Malaysia yang pada awalnya dijadualkan antara 18 dan 31 Mac 2020 memulakan perniagaan yang tidak penting untuk menghentikan operasi, sementara orang ramai diperintahkan untuk tinggal di rumah untuk mengekang wabak COVID-19 ini. Antara lain, pekerja diambil dalam aktiviti e-dagang, perkhidmatan, penyampaian dan aktiviti berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi. Juga diperhatikan bahawa jumlah pekerja yang bekerja kurang daripada 30 jam seminggu menurun sebanyak 35.5% kepada 470.1% orang berbanding 729.1% orang pada Mei 2020. Sekian saja pembentangan saya Ekom Malaysia pada tahun 2020. Saya berharap saya memperoleh keputusan yang cemerlang di Ekom Malaysia. Segala kesulitan terhadap video saya dan pembentangan saya memohon beribu kemaafan dan saya berharap doktor akan menerima dan berpuas hati dengan video yang saya berikan. Sekian sahaja daripada saya, Nur Haji bin Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.